Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah wa la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu ni'matin minallah. Ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa rabbi tammi bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan ingin ku balas cintamu ya Rasulullah dan juga langkah-langkah mencintai baginda Nabi SAW. Kita cuba menghabiskan perbahasan ini dalam beberapa hari lagi, dan di akhir pada perbahasan ini kita akan memberikan ijazah selawat kepada mereka yang senantiasa istiqamah dalam menonton video ini, dan juga kaedah dapat bermimpi bertemu dengan baginda Nabi SAW wasahbihi wa barakatuh. Kita masuk kepada gambaran cinta Nabi, gambaran cinta Nabi oleh siapa? Oleh tabi'in dan golongan selepas mereka, iaitu selepas daripada para sahabat, iaitu golongan tabi'in. Tabi'in ini adalah mereka golongan yang mereka itu bertemu dengan sahabat tetapi tidak dapat ataupun tidak sempat bertemu dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok bagaimana kisah Imam Malik. Imam Malik ini iaitu nama dia Malik bin Anas Al-Ashbahi, dipanggil dengan nama Abu Abdullah, yang lahir pada tahun 93 Hijrah, penyusun kitab hadis Al-Muwatta'. Masya Allah, tabarakallah, guru kepada Imam Syafi'i, yang mengambil masa selama 40 tahun untuk menyusun kitab Muwatta', yang penuh dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pengasas kepada mazhab Maliki. Imam Malik ini dia mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Subhanallah. Dan meninggal dunia pada 179 Hijrah dan dimakamkan di Janah Al-Baqi, iaitu bersebelahan dengan kubur Imam Nafi'. Itu hebatnya Imam Malik ni. Imam Malik, Imam Negeri Hijrah Madinah. Dalam biografinya disebutkan Imam Malik tidak pernah menaiki tunggangan di kota Madinah walaupun telah lemah dan lanjut usianya. Kenapa begitu? Kerana beliau mengatakan, aku tidak mahu menaiki tunggangan di kota di mana jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemadikan. Begitu mentazim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian penghormatannya yang agung dan kecintaannya yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara penghormatan dan pengagungan yang luar biasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Imam Malik adalah jika ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW, beliau akan mandi dan berwuduk, kemudian memakai pakaian yang kemas, yang ada pakaian yang indah, kemudian akan memakai serban,
dan mengenakan selendang menutup serbannya dan kepalanya seperti pakaian pailasan. Dan Imam Malik akan merapikan janggutnya dan mewangikan pakaiannya. Kemudian beliau akan meminta pembantunya mewangikan tempat pembacaan hadis dengan haruman dan mengambil tempat duduk khas untuk membacakan hadis. Beliau akan duduk dengan penuh penghormatan dan wibawa, dan kemudian barulah beliau menyampaikan hadis. Itu dia Imam Malik. Ada kisah seorang yang ingin bertanya tentang hukum hakam kepada Imam Malik ini. Lalu Imam Malik, khadam dia pun keluar, tanyakan apa yang nak ditanyakan. Kalau hukum hakam, dia akan terus menjawab. Tapi kalau ditanya tentang hadis, nanti dulu. Dia mandi dulu, pakai pakaian baru, membakar gaharu, wangian, dan berpakaian kemas dan duduk tempat khas untuk baca hadis. Ini Imam Malik yang mentazimkan hadis baginda Nabi SAW. Apabila ditanya oleh orang tentang perbuatannya itu, dia mengatakan, aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah SAW. Dan dia pernah merotan anak muridnya yang membaca hadis dalam keadaan berdiri. Itu hebatnya Imam Malik. Pernah satu ketika dia mengajar hadis, Imam Malik ini, mukanya berubah wajahnya itu, seolah-olah sedang menanggung kesakitan. Lalu selesai daripada pengajian yang dilakukan oleh Imam Malik, anak muridnya pun bertanya tentang keadaan gurunya, apakah dia sedang dalam kesakitan. Maka Imam Malik suruh anak murid dia tengok belakang dia. Ada beberapa kala jengking sedang menyengatnya, tetapi dia tidak memberhentikan membaca hadis walaupun dalam keadaan sakit, kerana mentazimkan hadis baginda Nabi SAW yang tinggal di Madinah selepas kewafatan Nabi SAW. Kalau nak buang air besar, nak buang air kecil, dia akan keluar daripada kota Madinah. Itu hebatnya Imam Malik, yang begitu mentazimkan Nabi, begitu kasih kepada Rasulullah SAW. Dan anak muridnya itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau ketika berumur 40 tahun, dia mula bertongkat. Bertongkat ini merupakan sunnah Nabi SAW di saat umur sampai ke 40 tahun. Apabila ditanya, beliau berkata mahu mengikut sunnah Rasulullah SAW dan sentiasa mengingat kepada kematian. Bagi orang kita 40 tahun tu muda lagi. Padahal 40 tahun itulah untuk kita mempersiapkan diri dan meninggalkan kehidupan dunia ini lebih banyak ke arah akhirat untuk kita cari, kerana umur kita ketika itu adalah cukup matang 40 tahun ini untuk kita memikirkan mana yang kekal abadi untuk kita pilih. Imam Bukhari pula, Masya Allah Tabarakallah, sebelum menulis sebuah hadis dalam kitab sahihnya yang ada Sahih Bukhari, yang mana dia akan memilih beberapa hadis di dalamnya, Imam Bukhari akan melakukan solat sunat 2 rakaat. Ketika menulis hadis, beliau akan menulisnya dengan penuh penghargaan, penghormatan dan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikhabarkan Imam Bukhari ini, dia apabila belajar ilmu hadis tanpa ada catatan, tetapi Allah SWT mengurniakan dia kekuatan ingatan. Setiap perkataan yang disampaikan oleh gurunya, dia boleh membacanya semula. Ini anugerah Allah kepada Imam Bukhari, yang dikatakan Imam Bukhari ini selalu bermimpi, dan setiap malam bersama dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah berjalan di hadapan, dia jalan di belakang. Ketika Rasulullah melangkah, dan dia akan meletakkan kakinya di bekas tapak yang dipijak oleh Rasulullah SAW. Hebat Imam Bukhari. Kemudiannya Muhammad bin
Al-Muqtadir, salah seorang daripada tabi'in. Setiap kali Muhammad bin Al-Muqtadir ini teringat akan baginda Nabi SAW, beliau akan menangis dan terus menangis sehingga para jamaah akan mententeramkannya kerana kerinduan yang teramat sangat kepada Nabi SAW, walaupun tidak bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kita tahu Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini salah seorang wali Allah, salah seorang ulama, masya-Allah tabarakallah, yang banyak menyusun beberapa kitab, di antaranya kitab seumpama kitab Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah risalah adab yang banyak mengajarkan kepada umat ini tentang adab dan sebagainya, dan senantiasa melakukan amal-amal yang soleh, wara' dan sebagainya. Dalam sejarah hidupnya, Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kita tahu ada dia punya Ratib Al-Haddad kan, iaitu dia ini kutub Al-Irsyad wa Ghaus Al-Ibad wal Bilad. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini Al-Yamani, dia ahli dalam ilmu hakikat dan syariat dan seorang mujadid. Memandah hidupnya adalah mengikut sunnah Nabi SAW, yang menyusun Ratib Al-Haddad, yang sangat terkenal dan sangat berkat, yang selalu kita membacanya, dan meninggal dunia pada tahun 1132 Hijrah ketika usianya 88 tahun. Baik. Imam Habib Abdullah Alawi Al-Haddad ini tidak pernah meninggalkan walaupun satu sunnah Rasulullah SAW, kerana kecintaannya yang begitu mendalam terhadap baginda Nabi. Terlalu cinta. Tidak ada satu sunnah pun yang ditinggalkan. Beliau pernah berkata, aku melaksanakan semua sunnah Nabi SAW dan tidak pernah meninggalkan sesuatu pun daripada sunnah kecuali mengekalkan rambut, iaitu membiarkan rambut yang panjang sedikit kerana mengikut apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Akhirnya beliau melakukan dengan memanjangkan rambut itu sebelum beliau meninggal dunia, dengan membiarkan rambut hingga ke paras cuping kedua-dua telinganya, seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan inilah orang yang betul-betul di akhir zaman, kalau kita orang yang mencintai Nabi SAW, kita cubalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar kita dapat menyempurnakan iman kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum haqqa yakuna huwa tab'an biman ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga kendak dirinya mengikuti ajaran yang aku bawa. Kerana Rasulullah SAW meninggalkan dua pusaka abadi, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahnya. Maka dengan itulah, kalau kita di antara orang yang cintakan kepada Rasulullah SAW, senantiasalah kita menjadikan sunnah Nabi SAW itu sebagai satu jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka abadi yang mana apabila kalian berpegang kepada kedua-duanya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnatu rasulih, iaitu Al-Quran, kitabullah, dan juga
sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara-perkara yang nak kita lihat pada akhir zaman ini. Jangan sampai kita itu merasa malu untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana para sahabat, para tabi'in, para habaib yang berketurunan dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu tata cara kehidupan, dan tidak pernah mereka itu berhenti daripada menjalankan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak dapat melaksanakan kesemua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita jalankanlah sunnah-sunnah yang ringan yang mampu untuk kita melakukan kerana kedaifan kita, kefakiran kita, kelemahan kita, tetapi paling tidaklah kita dapat menggembirakan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama bernama Syekh Maulana Zakaria Al-Khandahlawi, Dahlawi, iaitu seorang muhadis yang terkenal. Syekh Muhammad Iqbal menulis buku khas menggambarkan tentang kehidupan Syekh Maulana Zakaria, iaitu Imam Al-Alama Al-Muhadis Syekh Maulana Zakaria Al-Khandahlawi, ulama besar hadis daripada India, menghabiskan masa belajar dan mengajar hadis selama lebih kurang 60 tahun lamanya. Antara kitabnya yang terkenal iaitu Al-Jaz Al-Masalik, dan meninggal dunia pada 1345 Hijrah dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Semuanya tempat yang baik-baik, tempat yang begitu kita idamkan di Madinah, itu di pemakaman Baqi. Jadi Syekh Muhammad Iqbal menulis tentangnya, iaitu beliau benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terjemahkan dalam ibadah, akhlak, cara berpakaian dan cara bermuamalah dalam kehidupannya. Sampai begitu sekali. Diterjemahkan dalam setiap apa saja, berpakaian cara sunnah dengan memakai gamis, iaitu Rasulullah suka memakai gamis, memakai serban, berselendang, ada janggut. Itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu untuk kita itu menjadikan Islam, sunnah itu sebagai identiti kita. Jadi Syekh Maulana Zakaria pernah berasa sedih kerana tidak dapat memakai serban yang menjadi pakaian kebiasaannya kerana terkena penyakit panas di kepala. Sedih dia bila tak dapat memakai serban sebab ada penyakit panas yang terkena kepalanya. Kerana memakai serban ini merupakan sunnah Nabi SAW. Pada akhir hayatnya, Syekh Maulana Zakaria, dia tinggal di Madinah. Berpindah dan duduk di Madinah. Salah seorang ulama India, tetapi pindah di Madinah. Ketika itu cuaca Madinah agak panas. Lalu beliau pun berpuasa pada ketika itu. Ketika keluar dari rumahnya menuju ke madrasah syariah yang terletak di bersebelahan dengan Masjid Nabawi, beliau akan memakai baju luar yang sudah direndam di dalam air. Sebab terlampau panas, baju tu rendam dalam air baru pakai. Terlalu panas. Baju itu akan kering sebaik-baik saja dia sampai ke Masjid Nabi. Untuk pulang, beliau akan meletakkan kain yang basah di kepalanya. Lalu sahabat-sahabat beliau mendesaknya agar tidak berpuasa pada hari yang terlalu panas. Maksudnya puasa yang sunat.
Tambahan pula usianya pada ketika itu sudah agak lanjut. Beliau tidak menghiraukan desakan tersebut, malah bertekad untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan akhirnya berjaya melakukannya. Subhanallah. Istiqamah dia. Semuanya ini dilakukan demi kecintaannya kepada baginda Nabi SAW dan ingin mengikut amalan baginda yang pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pernah Rasulullah itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baik. Kemudian Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama daripada tanah Hijaz, salah seorang ulama yang begitu unggul sekali. Al-Habib Said Muhammad Al-Maliki ini merupakan Al-Alamah Al-Muhadis, Al-Arif Billah. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menguasai pelbagai jenis ilmu, ulama syariat dan hakikat, menulis beratus-ratus buah kitab dalam pelbagai disiplin ilmu, mempunyai lebih daripada 200 ijazah sanad daripada alim ulama yang teragung di zamannya, dan wafat pada subuh hari Jumaat 15 Ramadan pada tahun 1425 Hijrah, dan dimakamkan di Ma'la, iaitu di Makkah Mukarramah. Salah seorang ulama yang begitu hebat, ulama yang dikatakan mempunyai perwatakan yang begitu lembut, sederhana terhadap musuh, walaupun musuh itu mencacinya dan sebagainya, kerana mengikut apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau kita melihat pemakaman di Ma'la, di mana tempat isteri baginda Nabi SAW dimakamkan juga, iaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ta'ala. Di situ juga ada Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki Al-Hasani ini dimakamkan rahimahullah ta'ala. Jadi tradisi dekat pemakaman Ma'la itu, setelah kubur itu begitu lama, mereka orang-orang Arab ini mereka akan membongkar kubur tersebut untuk dipindahkan, kerana akan digunakan untuk menanam mayat yang lain. Tetapi alangkah terkejutnya mereka, setelah 5 tahun mereka membongkar makam Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Jasadnya selepas 5 tahun masih lagi utuh dan mengeluarkan bau yang begitu harum. Kemudian mereka cuba lagi untuk membongkar setelah beberapa tahun, mungkin setelah 15 tahun, sebab nak dipindahkan untuk digunakan makam itu untuk orang lain. Terkejut mereka bahawa makam itu apabila dibongkar, terlihat jasad Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala masih lagi dalam keadaan utuh seperti baru saja meninggal dunia dan mengeluarkan bau yang sangat wangi. Ini salah seorang ulama yang Masya Allah tabarakallah, yang pernah hadir di negara kita, yang pernah hadir di Indonesia dan sebagainya. Salah seorang ulama yang tidak ada tandingnya pada akhir zaman ini. Maka Al-Habib Said Muhammad Al-Maliki rahimahullah ta'ala, dia sangat mencintai Rasulullah SAW dan terzahir dengan amalan seharian dan kegigihannya memuliakan ilmu, menyebarkannya serta mentarbiyah penuntut ilmu dengan kefahaman yang benar seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kebiasaannya acara ataupun haflah pembacaan maulid akan diadakan di tempatnya sekali atau 2 kali setiap bulan. Iaitu pencinta kepada Rasulullah pasti menyukai membaca sirah Nabi dalam kitab-kitab maulid, disebabkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW.
beliau membina 2 buah rumah di Madinah untuk dijadikan tempat ta'lim, mengajar dan irsyad, membimbing umat. Ramai pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar di negara kita, pelajar-pelajar di Indonesia, Nusantara, mereka itu berguru dengan Al-Habib Said Muhammad Al-Malki Hafizullah rahimahullah ta'ala ini, yang dikatakan oleh masyaikh kami Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bajari Al-Makki Hafizullah ta'ala, apabila penuntut ilmu mempelajari ilmu dengan Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Malki Al-Hasani ini, dia akan memberikan imbuhan kepada penuntut ilmu seumpama $100 seorang. Masya Allah, tabarakallah. Salah seorang ulama yang begitu pemurah dan banyak membantu ulama yang lain. Ini dan pengajian itu secara percuma. Itu sebab ada di antara beberapa ikhwan-ikhwan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru mulia kita, mereka itu mendirikan pesantren ataupun pondok, tempat pengajian di negara kita ini dengan mengambil kaedah yang dibuat oleh Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala, dengan memberikan pendidikan secara percuma kepada pelajar tanpa dikenakan sebarang yuran. Itu yang dibuat. Ada satu pesantren Darul Tauhid di Teraci, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, yang dipimpin oleh guru mulia kita, iaitu Dr. Syekh Muhammad Yusri bin Mazlan Hafizahullah ta'ala, yang merupakan ketua imam Masjid Negeri Seremban. Jadi Al-Habib Said Muhammad Al-Maliki sering menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya ketika waktu sahur sebelum subuh, dan sering juga menziarahi pemakaman Baqi', tempat dimakamkan para isteri baginda Nabi dan juga para sahabat dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Malki Al-Hasani juga mengkhususkan menziarahi makam Sayyidina Hamzah dan juga Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ta'ala di pemakaman Uhud. Itu dia hebatnya. Beliau merupakan ahli bait yang merupakan berketurunan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa setiap bulan, sebulan 2 kali dibacakan maulid, seumpama maulid Dibai, dan juga maulid-maulid yang lain, kerana membesarkan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara yang mereka itu gembira sangat apabila melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan umat ini daripada kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Itu di antara salah satu sebab ramai di antara para masyaikh kita, mereka menghidupkan majlis-majlis maulid, majlis-majlis yang membesarkan, mengagungkan, mencerita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada gambaran cinta makhluk yang tidak bernyawa, yang ada perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumpama batang kurma yang rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, iaitu beliau berkata, iaitu hadis tentang batang kurma, iaitu batang kurma itu merindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hadis ini banyak turuk dia, banyak jalan dia, termasuklah daripada Jabir, Buraidah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha taala, daripada Ibnu Umar, daripada Sayyidina Anas, daripada Ubay Ibnu Ka'ab, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Ibnu Abbas, daripada Ummu Salamah,
Ibni Sa'ad dan lain-lain. Dia ada banyak turuk, banyak jalan hadis ini. Jadi di sini dibacakan hadis tentang riwayat daripada Jabir bin Abdullah yang ada di dalam Sahih Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu jum'ati ila syajaratin aw nakhlah. Faqalatin ra'atun minal ansari aw rajulun. Sesungguhnya dahulu Nabi SAW ketika berkhutbah pada hari Jumaat akan bersandar pada sepohon pokok atau sebatang pohon kurma. Lalu seorang wanita ataupun seorang lelaki Ansar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala naj'alu laka minbara. Sudikah engkau jika kami buatkan untukmu sebuah mimbar?" Iaitu mimbar di mana masjid-masjid ada mimbarnya, tempat khatib berkhutbah ketika itu. Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasahabatil naghlatu siyahul sabi." Summa nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadammaha ilaihi wa hiya tabanu abini sabil ladhi yaskunu. Jadi Rasulullah kata, buatlah jika kamu mahu nak buat mimbar. Maka mereka pun membuatkan untuk baginda sebuah mimbar. Maka ketika pada hari Jumaat, baginda berkhutbah di mimbar tersebut, maka terdengar tangisan batang kurma tadi seperti tangisan seorang bayi. Sebelum itu bersandar di batang kurma, di tunggu kurma. Tetapi setelah siapnya mimbar yang hanya beberapa meter letaknya daripada batang kurma itu, lalu Rasulullah SAW tidak lagi bersandar di batang kurma tersebut, tetapi menggunakan mimbar mimbar yang dibuat oleh orang-orang Ansar untuk Rasulullah. Lalu keseluruhan jemaah ketika itu pada hari Jumaat mendengar tangisan yang begitu kuat, merengek daripada batang kurma itu. Sedangkan jauhnya dengan Rasulullah begitu dekat. Allahu Rabbi. Kemudian baginda turun dari mimbar lalu memeluk batang tadi itu. Batang kurma itu lalu diam seperti redanya tangisan seorang bayi ketika ditenteramkan dan ditimang oleh ibunya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kanat talqi ala ma kanat tasma'u min az-zikri indaha. Batang kurma itu menangis kerana dia sudah biasa mendengar zikir di sana. Maksudnya Rasulullah bersandar pada dia mendengar ucapan daripada Rasulullah itu. Jadi apabila ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menangislah dia. Itu dia antaranya yang dalam riwayat yang lain ada juga daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala tentang hadis batang kurma ini, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ila asli syajaratin aw qala ila jiz'i summa at-taghza min bara qala fahannal qiz'u qala Jabiru hatta sami'ahu ahlul masjidi hatta atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasahahu fasakana faqala ba'duhum law yam ta'tihi lahana ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada sebatang pokok dan berkhutbah pada batang pokok kurma. Kemudian baginda berkhutbah di atas mimbar setelah siap mimbar. Dan Jabir berkata, Jabir radhiyallahu taala, batang kurma itu merintih. Rintihan itu sehingga didengar oleh jemaah di dalam masjid.
Sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada batang pokok tersebut dan menggosok-gosokkan tangan baginda yang mulia ke atasnya, lalu tenanglah dia. Maka berkatalah sebahagian daripada mereka, kalaulah Nabi tidak menenangkannya, nescaya ia akan terus menerus merintih sampai hari kiamat. Ini batang kurma. Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimallahu taala akan menangis dia ketika menceritakan kisah batang kurma ini. Lalu dia pun berkata, hazihi khasyabatun tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Batang kurma itu, kata Imam Hasan Al-Basri, merintih rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu manusia ni lebih baik, lebih berhak lagi untuk rindu kepadanya. Tu. Kemudian kisah pokok memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kisah batang kurma yang merintih ni panjang ceritanya. Begitu panjang hadisnya. Banyak ceritanya, banyak turupnya, banyak jalannya, tetapi saya tidak mahu memanjangkan kisah ini sebab kita nak masuk kepada kisah yang lain, iaitu kisah pokok memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi, iaitu Ya'la bin Murrah bin Wahab Al-Thaqafi, yang dipanggil dengan nama Abu Marazim, yang tinggal di Kufah, dan ada yang mengatakan di Basrah, dan dia bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, terlibat juga dalam perjanjian Ridwan, menyaksikan peperangan Khaybar, pembukaan Fathul Mekah, pembukaan Mekah, dan juga Hawazin dan Taif antara sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih, iaitu Ya'la bin Murrah As-Saqafi radhiyallahu anhu ta'ala. Beliau berkata, summa sirna hatta nazalna manzila fana man Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'at syajaratun tashaqqul ard hatta washiyatu summa raja'at ila makaniha falamma taiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakartu lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya syajaratun astazanat rabbuha fi an tusallama ala Rasulillah fa'azina laha. Baik. Kemudian kami berjalan sehingga kami singgah di sebuah rumah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Lalu sepohon pokok tercabut keluar dari tanah sehingga ia datang hampir kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pokok itu kembali ke tempatnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, aku pun memberitahu baginda tentang peristiwa itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah pokok yang meminta izin Tuhannya untuk memberi salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu taala memberi keizinan kepadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabarani dan Imam Bahaki. Baik. Esok kita akan masuk kepada bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk kita memberi tips tentang langkah-langkah untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah SWT, wa balighna Ramadan, sampai kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi pada bulan Syaban ini kita habiskan
setiap malam di antara maghrib dan isyak untuk kita mengisahkan tentang kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita usahakan, kita ikhtiarkan, Allah SWT akan memberi kekuatan kepada kita dan mencampakkan dalam benak hati kita itu perasaan kasih, mahabbah, cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.